Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pelbagai nikmat, dan pada ketika ini, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala baru saja memberikan kepada kita nikmat untuk dapat melakukan sembahyang zuhur secara berjamaah, dan sekarang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuknya untuk kita dapat sama-sama mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, insya-Allah bermula pada hari ini kita pada setiap kuliah zuhur kecuali hari Isnin dan hari Jumaat, kita akan memulakan pengajian menggunakan kitab yang baru, kitab yang diberikan nama Kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini, kalau kita ikut pada sudut terjemahan nama kitab ini, bermakna bahtera ataupun kapal keselamatan. Kerana orang-orang yang mempelajari kitab ini, insya-Allah selamat dunia dan akhiratnya. Dalam kitab ini, ia merupakan kitab yang membahaskan secara khususnya bab fikir berkenaan dengan bab ibadat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita pelajari ataupun kalau kita memahami susunan ilmu fiqih dalam mazhab ataupun dalam Islam itu, dia terbagi kepada 4 bahagian. Akan dimulai dengan bab ibadat, setelah itu bab muamalat, setelah itu bab munakahat, dan terakhir adalah bab jinayat. Didahulukan bab ibadat kerana ia itu menjaga hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Itu namanya ibadat. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak melakukan solat, puasa, zakat, haji, wudu, tayamum dan sebagainya? Maka sebab itu didahulukan bab ibadat. Hubungan kita dengan Allah. Kita nak semayang, macam mana nak semayang? Apa syarat-syarat semayang? Apa syarat-syarat wudu? Apa rukun-rukun wudu? Mungkin pada kita benda-benda ni benda yang remeh-temeh, benda simple. Tapi bukan semua orang yang dapat memahaminya. Bukan semua orang yang mengetahuinya. Jadi bagus untuk kita sama-sama yang dah tahu sama-sama ulang kaji, yang belum tahu insya-Allah akan terpandu. Jadi permulaannya akan disusun, akan dimulai dengan bab ibadat. Jadi kitab Matan Safinatun Najah ini hanya akan menyentuh bab ibadat sahaja. Baik. Kemudian setelah bab ibadat akan dilalui bab muamalat, bermakna hubungan antara seorang hamba dengan seorang hamba. Muamalat tu bermakna merangkumi pekerjaan ataupun perlakuan harian dia. Bab jual beli, bab pinjam meminjam, bab hutang piutang, bab wasiat, bab wakaf, bab order dan sebagainya. Itu semua dibahaskan berkenaan dalam bab muamalat. Setelah ada bab muamalat akan bersambung dengan bab munakahat. Munakahat pun bermakna bab yang membahaskan tentang nikah kahwin. Nikah, cerai, rujuk, iddah,
Dan sebagainya lah, nafkah. Ini semua bab-bab yang akan disentuh dalam bab munakahat. Kenapa bab muamalat datang second? Kerana setelah mana selesai hubungan dengan Allah, maka datanglah hubungan dengan manusia. Setelah menjaga hubungan dengan manusia, orang itu biasanya akan bekerja, berniaga dan sebagainya. Bila sudah ada hasil, barulah boleh untuk bernikah. Maka sebab tu ulama meletakkan bab munakahat tu bab yang ketiga, bukan bab yang kedua. Kalau tak ada duit macam mana nak kahwin? Subhanallah. Kan? Setelah bab munakahat selesai, maka akan masuk pada bab jinayat. Ulama dalam kitab Al-Baijuri mengatakan bahawasanya apabila seseorang itu nafsunya telah dipenuhi, maka ia hampir kepada melakukan kejahatan. Bila hampir melakukan kejahatan, itulah masuk bab jinayat. Membunuh, curi, menuduh orang berzina, minum arak dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu selalu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasakan dia sudah kaya. Bila sudah ada duit, bila sudah ada jawatan, lupa diri. Lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Safinatun Najah ini akan membahaskan bab berkenaan dengan bab ibadat sahaja. Dan kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang sangat-sangat masyhur. Di seluruh pelosok dunia, kalau ada pondok ke, atau ada pesantren ke, atau apa-apa tempat yang mengajarkan khususnya mazhab Syafi'i, pasti akan memulakan dengan pengarang kitab Safinatun Najah. Pengarangnya Al-Imam Al-Allamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumay Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Beliau ini datang atau asalnya daripada Hadramaut. Dakwah sampailah ke negeri Indonesia. Dan wafat di sana. Makam beliau ada di, kalau tak silap, ada selisih lah di antara para ulama. Ada yang mengatakan di Tanah Abang. Beliau wafat tahun 1271 Hijrah. 1271 Hijrah. Kita kalau go through one by one dalam kitab ni, antum kalau buka kitab atau buka Google ke nak download dari PDF ni akan jumpa. Kita akan tengok simple, very simple. Rukun Islam tu apa? Rukun iman tu apa? Rukun wuduk tu apa? Tapi kalau kita memahami dalam setiap daripada apa yang dia susun ni, benda yang simple, jadi kita senang faham. Dia tak complicated lah. Dia tak complicated. Subhanallah. Jadi sebab tu kitab ini berkat. Pengarang ni, Syekh Salim Al-Hadrami ini, beliau mendoakan orang yang mempelajari kitab ini akan diberikan pembukaan dalam ilmu fiqih. Bermakna senang untuk dia memahami ilmu-ilmu dalam bahagian fikih ataupun cabang-cabang dalam ilmu fikih. Subhanallah. Jadi dan alhamdulillah kitab itu berkekalan sampai sekarang. Mana-mana tempat pun akan dipelajari kitab ini. Walaupun kita kata simple, tetap kat mana-mana pun orang belajar. Singapura ke, Malaysia ke, Indonesia ke, hatta sampai Afrika sekalipun. Hatta kitab ini dah diterjemahkan kepada English, Chinese, Tamil, semua dah diterjemahkan. Pasal sangat-sangat bermanfaat. Kita kata, ustaz ni buku budak-budak. Bukan masa buku budak-budak, masa keberkatan budak ni. Saya sendiri bila belajar kitab ni, dah habis ulang lagi. Sampai 3 kali khatam kitab ni. Pun masih tak puas juga. Kita rasa macam sama, tapi sebenarnya setiap kali bila ulang, benda baru keluar. Setiap kali bila ulang, benda baru keluar. Subhanallah. Of course lah, bukan maknanya baca ni baca macam ni. Tak, baca dengan guru. Dan guru tu pun bila ulang, Allah berikan lagi ilmu lagi. Allah berikan ilmu lagi. Jadi setiap kali kita ulang tu, kita akan dengar benda-benda yang berbeza daripada sebelumnya. Subhanallah. Jadi sebelum kita membacakan atau kita memulai kitab Safinatun Najah ini, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada Nabi SAW, juga pada pengarang ini Syekh Salim bin Sumay Al-Hadrami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkatan dan juga kita dapat mengamalkan apa-apa yang diberitahu dan dikongsi kepada kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Baik, kita ambil sedikit dahulu apa yang diletakkan ataupun apa yang ditulis oleh pengarang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengarang seperti biasa setiap permulaan kitab akan memulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Tiap-tiap perkara yang dipentingkan oleh agama, yang tidak dimulai dengan basmalah, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus. Terputus apa? Terputusnya keberkatan. Perkara yang kita nak kena faham di sini, apa tu keberkatan? Kita sedia maklum dengar berkat ini ada berkat, itu ada berkat, sampai ada orang selisih, ni berkat ni syirik, ada orang pula kata ni berkat ni tak ada, cuma kita punya mindset saja fikir itu berkat. Subhanallah, keberkatan itu ada, cuma kita tak faham apa makna berkat. Subhanallah, keberkatan itu kalau ikut secara general lah, secara lahir atau secara general umumnya, maknanya adalah satu kebaikan yang menjalar. Satu kebaikan yang menjalar. Biar contohlah rezekinya sedikit, contoh gajinya sedikit, bawa balik 1 bulan 1,300, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkat dengan rezekinya, dengan rezeki itu dia boleh tolong mak bapak dia boleh sedekah kepada fakir miskin, dia boleh support family dia boleh, anak dia nak belajar dia boleh adakan, dan dia boleh adakan dengan duit 1,300 itu tiap-tiap tahun dapat pergi umrah. Ini namanya keberkatan pada rezeki yang Allah berikan. Ini contoh. Kalau kita nak fahamlah makna berkat itu apa. Jadi keberkatan itu adalah, berkat itu adalah kebaikan yang menjalar. Subhanallah. Dan juga boleh diartikan daripada seorang yang melakukannya, orang lain pun akan ikut melakukannya juga. Itu namanya ada berkat. Macam kitab ni, kita baca kitab ni, padahal imam ni dah meninggal dah ratusan tahun dah, masih lagi kita baca kitab dia. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan imam-imam yang lainnya, subhanallah, seolah-olah mereka masih hidup lagi, tapi keberkatan kitab-kitab mereka kekal sampai sekarang. Tak payah nak explain jauh lah, subhanallah, kita nampak depan mata kita sendiri. Subhanallah. Jadi pengarang memulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang kita sedia maklum maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sedia maklum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita kalau betul-betul renungkan makna ataupun terjemahan basmalah ni, kita ada tengok, kita akan fikirkan bahawasanya pada terjemahan basmalah ni dia ada missing something. Kita kalau bawa ayat lah, kita buat ayat, kita ambil O level, kita sekolah ke, menengah ke, primary ke, kita buat ayat, kita tulis tiba-tiba dengan Ali yang suka tenang bola. Agak-agak jumlah dia tu, ayat tu betul ke tak betul? Tak betul. Kan? Kita ada something missing. Jadi kalau kita renungkan balik, sama juga dengan basmalah ni. Ada something missing. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayyidina Umar radhiyallahu an, apabila beliau nak menerima atau nak masuk Islam, beliau awal sekali sebelum nak memulakan pembacaan surah Taha 1-5 tu, macam mana kita sedia maklum, beliau nampak ayat pertama sekali adalah basmalah. Bukan ayat basmalah tu part of surah Taha, tak, tapi dimulakan dengan membaca basmalah tu. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu an baca bismillahirrahmanirrahim, langsung mencampak Al-Quran tersebut. Pasal Sayyidina Umar terlalu amazed, terlalu rasa kagum dengan susunan bahasa bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang sastrawan. Beliau tu orang yang mahir dalam bahasa Arab. Jadi pada beliau, ini adalah luar daripada syair-syair biasa yang beliau fahami. Extraordinary lah bahasa kita. Tiba-tiba start je dengan bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Umar campak. Pasal apa? Terlalu kagum dengan susunan basmalah ini. Jadi balik pada tentang bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ada something yang missing. Apa yang something missing tu, kita sambung besok insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita, memberikan keberkatan apa yang telah kita dengar tadi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم